Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Babus sabri, bab yang ketiga yang disebut dengan bab sabar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang yang beriman pada Allah, hendaklah kamu sabar dan kamu jadikanlah diri kamu dalam keadaan bertahan dengan kesabaran. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada kali ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan dalam bab yang ketiga baru dalam membicarakan dalam kitab Riyadhus Salihin ini, iaitu membicarakan tentang mengenai bab sabar. Sabar ni merupakan tajuk yang ketiga lepas pada kita tajuk yang pertama dahulu, iaitu tajuk ikhlas. Kemudian tajuk yang kedua kita belajar tentang tajuk taubat. Kemudian tajuk yang ketiganya kita belajar tentang mengenai sabar. Di tajuk-tajuk ni ulama-ulama disusun berdasar pada sebab. Dia tidak jadikan tajuk ni begitu saja, tidak. Tapi ulama-ulama dijadikan setiap tajuk ni dia ada sebab-sebab dia. Yang pertama sebelum daripada ni dipanggil ikhlas. Kerana dalam Islam ni, perkara yang utama dalam Islam ni mestilah keikhlasan. Itu di antara benda yang utama. Yang kedua, barulah kita taubat, biar kita dalam keadaan bersih. Kemudian bila kita taubat, kita ni akan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang banyak. Maka keperluan kita dalam ujian itu ialah kesabaran. Satu Allah Subhanahu wa taala sebut wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ini cara Allah susun. Hendaklah kamu berpesan-pesan dengan kebenaran. Lepas pada kamu berpesan dengan kebenaran, maka kamu hendaklah berpesan dengan kesabaran. Kerana bila kamu sebut tentang sabar ini, sebut tentang kebenaran, kamu akan diuji oleh Allah. Ujian-ujian tu banyak. Dalam hidup kita ni Allah jadikan ujian ni ada dua. Satu ujian dalam bentuk nikmat, satu lagi ujian dalam bentuk nikmah dipanggil. Satu kecelakaan dalam kehidupan kita. Jadi dua-dua ni ujian yang kita kena faham. Ramai orang kita nampak ujian ni bila kita diuji dengan kesusahan baru dipanggil ujian. Sebenarnya dalam Islam ni bila kita diberi nikmat pun ujian. Kita kena nampak demikian. Dalam hidup kita ni taklah Allah jadikan ujian itu dalam bentuk satu hala sahaja, tidak. Tetapi Allah jadikan ujian ni dalam bentuk yang berbeza-beza. Kadang-kadang Allah jadikan dalam bentuk ujian nikmat. Ramai di kalangan kita diuji dengan ujian nikmat yang menjadi susah pada diri seorang untuk taat. Dibanding dengan ujian dalam keadaan yang susah, lebih senang untuk mereka taat. Bila kita diuji dengan ujian susah, biasanya kita ni dalam hidup kita lebih senang untuk kita nak sebut nama Allah. Tapi bila kita diuji dengan ujian-ujian yang senang, jarang kita nak sebut nama Allah. Yang menyebabkan Islam suruh kamu bersabar dua-dua. Waktu mana kamu diuji dengan ujian yang disebut dengan kesenangan pun kamu kena sabar. Ujian dalam bentuk kesusahan pun kamu kena sabar pada diri kamu. Dua-dua ni kita diajar supaya kita sabar dalam apa jua ujian yang kita lalui dalam kehidupan kita. Firman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mulakan kaedah dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Dia bawa datang dulu dalil-dalil daripada Al-Quran. Setiap kali mana satu tajuk, dia akan bawa dalil daripada Al-Quran ni kat mana. Dalilnya dalam Al-Quran dalam bab sabar ni banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman pada Allah, hendaklah kamu dalam keadaan sabar, wasabiru, dan hendaklah kamu ni bertahan dengan kesabaran itu. Ini cara Allah ajar dalam hidup kita ni. Wahai orang yang beriman pada Allah, jadikanlah diri kamu ni jenis orang yang penyabar pada diri kamu. Lepas pada kamu jadi penyabar, wasabiru, bertahan dengan kesabaran itu.
Maknanya kamu janganlah sekali-sekala kamu dalam keadaan sabar, kadang-kadang kamu tak boleh bertahan dengan kesabaran. Hidup kamu ni biar dua-dua. Bila kamu sabar dengan keadaan apa pun, kamu tahan dengan kesabaran ini. Ada juga orang tahan, tiba-tiba meletup juga akhirnya. Yang ni pun ada juga orang kita kan. Ni mesti dia kata sebab lama sangat dah pendam. Lama sangat pendam, lama-lama meletup juga perasaan nak marah tadi, perasaan yang tak suka tadi. Maka dia akan dalam Islam kata ya ayyuhallazina amanusbiru, kamu kena sabarlah, bukan kamu kena sabar, wasabiru, dan kamu bertahan dengan kesabaran itu. Tahan sampai bila? Sampai kita matilah. Dengan ujian. Mula-mula ramai orang kita ni boleh tahan, tapi lama-lama tak boleh nak tahan. Tu pun ada juga. Lalu Islam ajar pada kita ni bila kita diuji dengan ujian, bertahan di awal sampailah kita sampai akhir, bertahan dengan kesabaran. Jangan kita ni dalam keadaan awal-awal saja, jangan. Ada orang yang awal pun tak boleh sabar, kemudian lepas lama tersebut baru dia nak sabar. Pun ada juga demikian. Lalu dalam Islam dia kata kamu kena di awal pun sabar, di akhir pun kamu kena sabar. Ni kena faham konsep sabar ni. Ramai di kalangan kita ni dia nampak sabar ni mula-mula je. Lepas pada mula-mula, akhir tersebut tak apa, kita lepaskan. Dalam Islam tak boleh demikian. Dalam Islam nak suruh kamu sabar ni, kamu tahan sampai bila? Sampai kamu mati menghadap depan Allah. Wasabiru, dan kamu kena sabar. Dia beza sabar dengan pengecut. Kita kena beza. Sabar bukan yang jenis pengecut. Sabar bukan erti kita boleh ditindas. Kena beza benda demikian. Sampai peringkat orang pijak kepala kita kerana sabar. Orang tonyoh kepala kita, misal contohnya. Kemudian kita tahan. Orang tanya kenapa tahan? Sabar kita sebut. Itu bukan sabar, tu dungu dipanggil. Dungu lain, sabar lain. Dalam Islam ni, Islam suruh bila kita kena ujian, kita kena ada kaedah dia. Macam mana kita nak jaga agama kita supaya jangan terlucut daripada tubuh badan kita. Firman Allah Ta'ala lagi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, sudah pasti aku akan uji dalam hidup kamu dengan beberapa ujian. Ni ujian dalam hidup kamu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wala nabluwannakum. Kalimah tu kalimah yang menunjukkan sudah pasti, taukid Allah sebut. Memang kamu kena ujian ini dalam hidup kamu. Ujian apa dia? Ada lebih kurang 5 Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ujian. Yang pertama al-khauf, rasa takut. Takut ni ujian dalam hidup. Takut kalau kita tidak ada pasangan hidup. Takut kalau kita dapat pasangan tak dapat zuriat. Kemudian takut kalau dapat zuriat membesar anak-anak kita dalam keadaan tidak sempurna. Ni rasa takut. Takut ni sentiasa ada. Tiap orang ni ada rasa takut. Bila kita berkejaya, takut kena tukar jawatan, kena tak naik kedudukan, takut. Bila kita kerja, takut. Kita buat apa pun dalam hidup kita ni ada perasaan ujian ketakutan. Takut tu ada datang ujian takut. Biasanya manusia ni dalam hidup dia diuji dengan ujian takut ni. Kadang-kadang manusia ni jadi lupa pada Allah, kena ujian takut. Bila takut, dia buat benda yang syirik. Misal contohnya, dia buat apa? Dia cari tangkal-tangkal azimat-azimat. Dia kalau tak ada kekuatan agama. Islam ajar dalam hidup kamu diuji dengan ujian takut. Takut ni ujian dalam hidup kamu. Takut kita ni, takut musim-musim sekarang ni kalau naik kapal terbang, takut dengan apa dia, dengan musim angin, kemudian hujan lebat dan sebagainya. Takut hilang dengan kapal-kapal terbang dipanggil. Takut kita. Bila kita naik kapal terbang, takut. Naik kereta, takut. Parahan sekian duduk dalam rumah, takut. Kan takut. Orang tanya, takut apa? Takut hantu maklimah balik ke rumah dipanggil. Takut juga dalam hidup kita ni. Rasa takut tu sentiasa ada. Menyorok bawah katil seorang-seorang. Terkelip-kelip dia ni. Nak gambarkan tentang rasa takut. Takut tu sepanjang masa ada. Ujian Allah jadikan. Manusia bila takut, kalau manusia tak sabar, dia buat benda yang syirik terus. Dia buat benda yang khurafat. Dia buat benda yang dia boleh bergantung, yang menyebabkan dia jadi berani. Yang ni yang menyebabkan ramai mana orang yang tak sabar,
dia cari benda-benda yang tak sepatutnya. Yang menyebabkan dia takut kalau tak naik kedudukan, dia cari tok bomoh. Akhirnya kena kerat 18 misal contohnya. Bila dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, kerana takutlah. Takut dalam hidup ni ujian. Orang politik dia rasa takut kalau kehilangan undi dalam hidup dia. Orang yang terlibat dengan apa dia terlibat dalam hidup ni, banyak ujian. Di antara ujian yang pertama, ujian takut. Yang kedua, Allah jadikan ujian wal ju', rasa lapar. Allah sebut demikian. Rasa lapar ni manusia hilang kawalan. Bila kita lapar, kalau kita tak sabar, kita tak terkawal. Tak terkawal terus dalam hidup kita. Lapar terhadap makanan. Lapar ni kita terhadap makanan. Pergi ke kedai makan, kita tengok saja makanan. Dah mulalah kita nak ambil yang tu, nak ambil yang ni. Ambil penuh, menimbulnya makanan. Bila kita duduk makan, tak ada pun nak makan semua tu. Kadang-kadang makan sikit je. Kita beria nak makan, cari kedai yang banyak makanan. Cari pusing tempat jual makanan tu. Cari, ambil nasi. Kemudian akhirnya letak telur mata kebau je sebiji. Lepas tu letak kicap. Tu je yang kita cari. Makanan bertimbun. Rasa lapar tadi menjadikan diri tamak, dia panggil. Dia akan jadi tamak. Saya biasa buat contoh kita ni, bila kita lapar bulan Ramadan, Allah jadikan bulan Ramadan lapar, masuk bazar Ramadan tu, tengok yang tu nak beli, tengok yang ni nak beli. Kalau boleh yang meniaga tu pun kita nak beli. Nak sebutnya laparnya, geramnya kita nak beli makanan. Bila kita balik makan makanan tersebut, tak habis-habis pun. Ramai mana orang yang membazir, bertan-tan makanan yang dibazirkan dalam bulan Ramadan. Punca apa dia? Punca kelaparan. Manusia laparlah, manusia makan rasuah. Bila kita lapar, kita mula makan rasuah. Ambil, buat klaim palsu. Kerana lapar, rasa tak cukup. Bila rasa tak cukup, manusia ni buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan manusia yang lapar. Bila kita lapar, begitu jadinya. Islam sebut, kamu kena sabar bila kamu lapar. Wal ju', ujian kelaparan. Dua. Yang tiga, ujian dalam hidup. Wa naqsim minal amwal, dikurangkan harta benda kamu. Sekarang ni kita rasa sangat duit sama nilai. Duit nilai sama. Pergi ke Singapura, tukar duit kita, jatuh nilai duit kita. Kita pergi ke Thailand, jatuh nilai duit kita. Duit yang sebanyak tu, katakanlah kita ada duit 10,000, pergi ke Thailand, tukar duit Thailand, kita dapat berapa? Lebih kurang 7,000. 7,000 je kita ni. Maknanya dah hilang 3,000 duit. Kita pergi kat sana, cari barang, tak jumpa, balik semula, tukar balik duit kita tadi, tukar kepada duit ringgit balik, dapat 6,000, kurang lagi. Nak sebutnya wa naqsim minal amwal, dikurangkan harta benda dalam hidup kamu. Ini ujian dalam hidup. Wa naqsim minal amwal, Allah jadikan ujian. Duit kita dah jadi hilang nilai, harta benda dah semakin susut dalam hidup kamu. Satu. Yang kedua, ulama-ulama kata wa naqsim minal amwal ni termasuk kamu tak dapat membeli makanan. Kamu tak dapat, yang disebut dengan kamu duit ada tapi kamu tak boleh nak beli makanan. Maksudnya Allah dah mula tarik kesihatan kamu. Allah jadikan kesihatan kamu tak lagi dalam keadaan yang kamu sihat sepanjang masa. Duit kita ada tapi nak beli daging tak boleh kerana darah tinggi, disebut demikian. Habis nak beli gula lagi tak boleh, kencing manis, kaki tu nak kena potong, disebut demikian. Kemudian nak apa dia dalam hidup kita ni, nak beli makanan-makanan seafood tak boleh. Duit ada kerana gaut, disebut demikian. Tak boleh juga dalam hidup kita. Habis apa benda yang boleh kita belinya? Kulit roti panggil. Kulit roti je boleh beli. Duit banyak tapi tak boleh nak buat apa dah. Wa naqsim minal amwal, dipanggil. Dikurangkan harta benda. Mana orang demikian. Harta benda ada tapi dia jadi tak ada nilai terhadap harta benda dia. Wal anfusi, yang keempat, Allah jadikan ujian dalam hidup kamu ni, dimatikan orang yang kamu sayang. Kita tengah sayang pada isteri kita, Allah matikan isteri kita. Tengah-tengah kita sayang pada suami kita, Allah matikan suami kita. Wal anfusi, bila mati ni Allah nak tengok sabar tak sabar.
Kita tengah-tengah sayang, na'udzubillah min zalik, pada anak-anak kita. Tiba-tiba Allah matikan anak kesayangan kita. Kita tengah sayang pada siapa yang kita sayang ni, Allah matikan orang yang kita sayang. Wal anfusi, dimatikan orang yang kita sayang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kemudian was-samarat, diuji dengan ujian yang kelima, di mana dikurangkan buah-buahan dalam hidup kamu. Buah-buahan ni ulama-ulama kata sama ada buah-buah semakin tak ada, semakin tak bermusim. Buah-buah ni keluar tak bermusim. Ataupun kamu dalam keadaan kamu, kalau kamu tanam tanaman pun tak berbuah dah. Buah-buah pun dah semakin tak ada. Ataupun dalam tafsiran yang lainnya ialah kamu semakin hilang yang disebut dengan, yang dinamakan dengan overtime dalam hidup kamu. Semakin tak ada dah, semakin kurang yang dinamakan dengan side income dalam hidup kita ni, pendapatan sampingan dalam hidup kita ni, was-samarat, buah-buahan. Lalu Allah kata pada dia, wabasyiris sabirin, kabar gembiralah orang yang boleh hidup dia bertahan dengan kesabaran. Ini melatih kesabaran ini memerlukan kekuatan dalaman seseorang. Kena latih dah. Start daripada hari ni kita mula belajar ni, latih pada diri kita dalam hidup kita bertahan dengan agama. Bertahan dengan agama. Bila kita sebut dengan kita ni Islam, kita akan diuji oleh Allah dengan ujian yang banyak. Tak ada orang yang dia sebut Islam dia tidak diuji oleh Allah. Maka bila kita Islam, kita akan diuji oleh Allah. Ujian-ujian ni kita kena bertahan dengan kesabaran dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi orang yang sabar itu, sesungguhnya innama yuwaffas sabirun, akan dipenuhkan kesabaran itu dengan ganjaran yang tidak terhitung banyaknya. Bila kamu sabar, nikmat yang besar yang Allah sediakan dalam hidup kamu, yang kamu sendiri tak terkira banyaknya ganjaran yang Allah sediakan dalam hidup kamu. Cuma kamu kena latih dalam hidup. Yang dalam hidup kita ni kena bertahan. Jangan bertahan. Sabarnya kita ni, bila kita kena ujian-ujian, orang fitnah kita, orang caci maki kita, boleh bertahan dengan Islam. Maknanya dalam hidup kita ni kita boleh sabar, boleh bertahan. Ini satu ganjaran yang besar yang Allah sediakan dalam kehidupan kamu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan orang-orang yang sabar dan suka memaafkan, walaman sabara wa ghafar inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya keadaan yang berlaku pada kamu itu termasuk kerjaan-kerjaan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kamu boleh sabar dan kamu boleh maaf, dua benda yang tercantum. Orang buat khianat pada kita, satu hari orang yang khianat tu datang balik minta maaf, kita pun maaf. Oh, memang besarlah nilai. Biasanya kita ni tak, orang Melayu kita ni kalau dia buat khianat, kemudian dia orang yang buat khianat tu datang minta maaf, biasanya kita tak maaf. Orang kita demikian, payah kita nak maaf. Bahkan kita ni, aku tak halal dunia akhirat kita sebut. Payahnya kita nak maaf. Dahlah dunia akhirat 7 keturunan kita sambung lagi. Orang kita ni begitu ni. Aku tak halal dia hanya 7 keturunan. 7 keturunan ni sumpah mahsuri terus dia ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita ni kalau berdendam, kalau dah sampai peringkat kita tak tahan, kita kena kita kata rasalah di kamu pula. Baru sekarang kamu nak bertahan. Baru sekarang kamu nak faham. Kita biasanya kita tak maaf bila orang dalam keadaan yang sedemikian rupa. Islam ajar tak, hidup kamu ni kalau kamu boleh sabar dan kamu boleh maafkan, di antara satu cara yang disebut dengan satu sikap yang orang yang mempunyai kekuatan dalaman yang tersendiri. Orang kita ni kan, orang Melayu kita dah terutama pendendam dipanggil. Nak maaf ni payah. Orang Arab beza. Orang Arab kalau dia berkelahi tu sampai peringkat, anda tengok sekali lah, dia berkelahi. Dua orang driver taksi dengan penumpang. Dia berkelahi ni kerana driver taksi janji lain. Turun-turun penumpang nak bayar dengan yang dijanji. Driver taksi tak puas hati. Akhir berkelahi. Berkelahi ni hidung dengan hidung ni dekat lah. Tangan tak naik lagi.
Tapi kita nampak tu, bangunan dengan bangunan tu riuh dah. Orang akak tengok semua dah. Dia bertaksi dengan penumpang. Mengecik dah air ni. Mengecik dah, dekat sangat kan. Bila masing-masing tengking tersebut, dekatnya kita tengok tu, memang boleh tengok kelahian ni. Orang Arab ni, sama-sama mereka nak berkelahi ni. Kita tengok nak berkelahi tersebut, datang seorang tepuk je, sallu ala nabi. Sallu ala nabi tu, masing-masing berhenti, tepuk, peluk terus dua-dua orang. Lepas tu yang kata sallu ala nabi, yang sebut sallu ala nabi tadi, peluk tu dia kata balash, tak payah bayarlah, tak payah bayar, kita adik-beradik. Lupa kita adik-beradik tersebut. Maknanya tadi berkelahi tu mengecik dah air tu. Patut-patutnya memang tangan tu angkat je lah, lepuk sekali. Tak, dia boleh tahan lagi. Boleh tahan. Bila sebut saja begitu, orang sebut je sallu ala nabi, selawat ke atas nabi. Kita kan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin kan adik-beradik. Takkanlah adik-beradik nak berkelahi. Dia pun peluk dua-dua orang. Dia driver taksi kata tak payah bayar lah, tak payah bayar. Lepas tu yang penumpang ni pula ambil duit, ambil dah lebih, tak apa, ambil dah lebih. Nak bagi terus. Maknanya tadi berkelahi tak nak bagi lebih. Yang ni pula tak nak duit. Bila masing-masing ingat adik-beradik, rupa-rupanya. Tempat kita ni cuma berkelahi macam tu. Berkelahi macam tu, tengah-tengah berkelahi, datang orang sebut sallu ala nabi, sallu ala nabi. Dia tengok pada orang sallu ala nabi ni, apa sallu dia tanya. Dia tanya balik, tak kena gaya. Ini perangai orang kita. Dia pula dengan yang ketiga tu pula dia berkelahi. Yang ni kesan dia. Bagaimana kita tak boleh tahannya dalam hidup kita. Belajarlah untuk kitanya sabar, dan kita bukan sekadar untuk sabar, bahkan kita belajar untuk kitanya menjadi pada diri kita pemaaf di antara satu sama lain. Sayangkan sifat dengki kita, sifat dendam kita ni menumbuhkan satu perangai yang tak baik, bahkan memecahkan belah di antara kesatuan orang Islam. Tak ada kekuatan kita setelah mana kita berkelahi sesama kita. Orang kita ni bila berkelahi sama-sama kita kena ingat, kita tak ada kekuatan langsung. Musuh-musuh memang dia nak suruh kita berkelahi. Kerana bila kita berkelahi, mereka boleh duduk di atas perkelahian orang Islam. Itu dia nak demikian. Patutnya kita cari jalan damai. Sama-sama orang Islam cari jalan bagaimana untuk mendamaikan di antara satu sama lain. Firman Allah Ta'ala lagi, wasta'inu bis sabri was salah. Pohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan juga sembahyang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar, kalau kamu berhadapan dengan masalah hidup kamu, ada dua cara untuk kamu nak selamat, dan jalan hidup kamu untuk kamu menyelesaikan masalah kamu. Apa dia? Yang pertama, bis sabri, dengan bertahan. Sabar dalam diri kamu. Kenapa kena sabar? Kadang-kadang masa ni jadi ubat. Jadi penyembuh kepada masalah hidup. Sekarang bila kita berlaku masalah, berlaku satu-satu benda, ujian dalam hidup, dia tidak ada jawapan waktu tu terus. Allah jadikan masa ni, Allah panjangkan dulu. Dalam kata-kata hikmah ulama disebut al-waqtu dawa'u lil mu'min. Masa ni jadi ubat pada orang mukmin. Allah tak jadikan bila kita kena luka sembuh terus. Satu benda yang magic, benda yang pelik. Kalau luka yang dalam, tiba-tiba kita ambil satu ubat, tutup terus, tak. Dia akan ambil masa ni ambil sebulan ataupun seminggu, 2 minggu untuk nak menyembuh. Tapi parut tu masih ada. Dalam hidup kita ni Allah ajar wasta'inu bis sabri. Hendaklah kamu pohon pertolongan pada Allah dengan sabar dalam diri kamu. Bukan sekadar sabar. Kenapa dia kamu kena pohon pertolongan pada Allah sabar? Kerana kita kata, ustaz, nak faham macam mana dalam hidup kita bila kita diuji oleh Allah dengan satu ujian ini, tiba-tiba kita nak, biasanya orang bila kena ujian dia nak suruh waktu tu juga selesai. Kita sakit, ramai mana orang pergi sakit je masuk hospital. Bila dah masuk hospital, dah terbaring dah, doktor cucuk masuk air semua, doktor datang cek dia tanya terus doktor bila boleh keluar, doktor dia tanya. Baru masuk pagi tadi, malam tu dia tanya dah, boleh keluar tak besok, doktor dia tanya. Nak sebutnya gambaran tak sabarnya kita. Padahal kena ambil masa lah sikit. Mengubati penyakit pun ambil masa dalam hidup. Mengubati masalah hidup pun ambil masa.
Allah jadikan masa tu kadang-kadang seminggu, 2 minggu. Kita tengah-tengah marah, dia tidak boleh padam waktu tu terus tak. Bila kita tengah marah, dia ambil masa sikit. Masa macam mana? Kamu sabar. Bila kamu sabar, kamu tengok kemarahan kamu itu rupa-rupanya tak berbaloi dengan kamu ada perasaan marah untuk kamu nak sembuhkan penyakit yang kamu deritai itu. Itu cara. Sebab tu Allah sebut wasta'inu, kamu pohonlah pertolongan. Kerana dalam hidup kita ni, orang mukmin ni diajar supaya minta pertolongan pada Allah. Dalam hidup ni minta pertolongan. Kan dalam waktu mana Rasulullah naik atas seekor kuda, naik atas seekor unta, Ibnu Abbas lompat naik, duduk belakang Rasulullah. Tengok Rasulullah jalan tu, dia naik duduk belakang, Rasulullah lajukan sikit tunggangan. Bila Rasulullah lajukan sikit, dia pegang baju Rasulullah ni. Rasulullah rasa dia takut. Rasulullah pun tepuk dia. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Budak, nak tak aku ajar pada kamu berapa kalimah? Dalam hidup kamu ni macam rasa takut sikit ni, dengan keadaan yang berlaku ni, aku nak ajar pada kamu berapa kalimah. Lalu dia diam saja. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Aku nak ajar pada kamu berapa kalimah. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Cara Rasulullah ajar pada dia. Kamu jangan sibuk nak jaga badan kamu je. Kalau kamu tak jaga Allah, Allah nak jaga kamu. Kalau kamu jaga badan kamu pun, kalau Allah tak jaga kamu, tak mungkin kamu boleh selamat. Kemudian wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta pada Allah. Kemudian Rasulullah sebut wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu pohon pertolongan, kamu pohonlah pertolongan kepada Allah. Ni sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut wasta'inu. Hendaklah kamu pohon pertolongan bisabri, dengan kesabaran. Yang pertama dengan kamu sabar. Yang kedua wassalah, pohonlah pertolongan pada Allah dengan kamunya sembahyang dalam hidup kamu. Kamu diajar demikian. Kenapa kamu sembahyang? Sembahyang ni menjadikan penyelesaian dalam hidup kamu masalah-masalah. Rasulullah kalau dia ada masalah dalam hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ajak Bilal, ya Bilal, arihna bis salah ya Bilal. Jom kita sembahyang wahai Bilal. Kita rehatkan hidup kita ni dengan cara kita sembahyang. Sembahyang tak kira lah sembahyang apa pun. Kita sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat. Orang tanya kenapa nampak sembahyang? Saya ada masalah banyak. Bila saya ada masalah, Allah ajar pada saya supaya minta pertolongan dengan Allah melalui cara kita sembahyang. Itu cara demikian. Kerana apa dia? Innallaha ma'as sabirin. Kerana Allah berserta dengan orang yang sabar dalam hidup. Allah sebut lagi, firman Allah Ta'ala lagi, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Allah Subhanahu wa taala sebut, aku akan uji pada kamu. Ujian yang kena pada kamu ni sehingga bila? Hatta na'lamal mujahidin, sehingga aku mengetahui dan mengenali siapa di kalangan kamu yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Mujahidin, orang yang mujahidin minkum, orang yang berjuang di jalan Allah di kalangan kamu. Bila kamu ni, bila aku uji pada kamu, maka aku tahulah siapa yang benar-benar menjadi mujahidin, orang yang hidup mempertahankan agama Allah. Tak ramai orang yang boleh yang menjadi orang mujahidin. Lawan orang mujahidin ni siapa dia? Al-qaidin, orang yang duduk. Dalam ayat Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala sebut la yastawil qaidun. Tak sama di antara orang yang duduk dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Tak sama. Dalam Al-Quran Karim Allah ajar pada kita, biar kita hidup dalam keadaan jadi mujahidin. Jangan kita hidup dalam keadaan kita ni menjadi al-qaidin. Lawan kepada mujahidin, orang yang duduk je. Allah kata faddalallahu alal mujahidi. Allah lebihkan orang yang berjuang di jalan Allah alal qaidi, berbanding dengan orang yang duduk, ajran azima, balasan yang besar Allah sediakan. Dalam ayat yang panjang Allah cerita tu, Allah Subhanahu wa taala sebut faddalallahu al-mujahidin 'alal qaidin, dengan darajatan, dengan ganjaran yang besar yang Allah sediakan. Bila kamu jadi mujahidin, orang kita nampak mujahidin ni yang duduk di Afghanistan ya. Bila sebut mujahidin, nampak pakai ketayak Pakistan tu kan, nampak yang janggut panjang, begitu je kita nampak. Mujahidin ni, setiap kita ni kena jadi mujahidin. Allah
Dia nak suruh kita jadi mujahidin, Allah jadikan ujian. Walanabluwannakum, sudah pasti aku akan uji kamu hatta na'lamal mujahidin, sehingga aku boleh kenal siapa yang benar-benar berjuang di jalan Allah di kalangan kamu ni, wassabirin, dan aku uji kamu tu, aku nak kenal siapa yang benar-benar menjadi di kalangan orang yang hidup dalam keadaan kesabaran. Ujian tu datang dalam hidup kita ni. Allah kata dua sebab itulah aku jadikan ujian pada kamu. Yang pertama, nak kenal pada kamu siapa yang berjuang di atas nama Allah. Yang kedua, orang yang sabar di atas waktu mana kena ujian-ujian dalam hidup mereka tersebut. Ini habislah dalil-dalil daripada Al-Quran Karim yang menunjukkan bagaimana besarnya nilai yang dinamakan dengan kesabaran. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'a ma baina as-samawati wal ard, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-qur'anu hujjatul laka aw alayka, kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Ini hadis kita yang pertama tentang kesabaran dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, katanya Abi Malik Al-Haris bin Asim Ash'ari radhiyallahu anhu, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Islam nak suruh, ni tanda-tanda kamu ada iman, tak ada iman, kamu bersih ke tak bersih. Kamu ni hidup dalam keadaan yang jaga kebersihan ke tak jaga kebersihan. Maknanya kalau kamu ni hidup dengan comot, dalam keadaan kotor, tak kemas, hidup kamu, tanda kamu tak ada iman lah, senang cerita. Dalam hidup kamu diajar supaya sentiasa jaga kebersihan, jangan bagi kekotoran. Kerana kotor ni bukan sekadar kamu tak ada iman, dia bawa penyakit dalam hidup. Bila kamu biarkan hidup kamu dengan keadaan yang penuh dengan kekotoran, tanda kamu tak ada kekuatan keimanan pada Allah. Allah nak suruh hidup ni biar bersih. Bila kamu hidup dalam keadaan bersih, kemas, tanda kamu ada keimanan dalam hidup kamu. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sebut, walhamdulillah tamla'ul mizan, bila kamu boleh puji pada Allah, memenuhkan timbangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hidup ni syukur pada Allah sepanjang masa. Bila kamu syukur, menyebabkan banyak benda yang kamu dapat. Jangan kamu hidup dalam keadaan kufur. Rasulullah pesan pada kitanya, hidup ni sebut sepanjang masa, alhamdulillah. Jalan naik kenderaan, duduk je, alhamdulillah. Kita balik ke rumah, nak tidur tu, alhamdulillah, banyaknya nikmat yang Allah bagi pada kita. Alhamdulillah ni memenuhkan timbangan. Kerana tak mudah kita sebut alhamdulillah. Dalam hidup kita ni nak sebut alhamdulillah ni payah. Tak mudah kita nak sebut alhamdulillah. Orang kita kan keluar bilik air, ada nak sebut alhamdulillah? Tak ada. Tepuk perut je, lega. Nak sebut alhamdulillah tu tak ada. Patutnya keluar bilik air tu sebutlah patah, alhamdulillahillazi azhaba annil adza, segala puji bagi Allah yang buang dah penyakit pada diriku. Cuba bayangkan masuk bilik air tak terbuang, nak buat macam mana? Duduk bergayut di batang paip misal contohnya, nak suruh keluar tak keluar. Tiba-tiba yang keluar ni benda-benda yang kotor je, benda yang baik tak keluar. Bila keluar saja tidak keluar dengan paru-paru, dengan hati-hati, tak. Yang keluar ni benda yang kotor je. Allah pilih yang kotor tu keluar. Benda yang bersih dalam keadaan kekal, dalam keadaan kesihatan kita. Patutnya kita sebut alhamdulillahillazi azhaba anil adza, segala puji bagi Allah yang buang segala penyakit dalam hidup aku. Bangun tidur, ada kita nak sebut alhamdulillah? Payah. Orang kita bangun tidur, celik je mata, handphone, mana handphone ni? Cari handphone dulu. Bangun tidur je sibuk, celik je mata tanya, pagi ni nak makan apa? Tanya. Yang nak masak ni, kita termenung dah. Bangun pagi tu fikir dah, nak masak nasi lemak ke nasi goreng pagi ni, nak buat apa dia pagi ni. Kita hanya demikian. Bangun tidur, patutnya celik mata tu sebut dulu alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Boleh bilang dengan jari lah kita. Bangun daripada tidur, kita sebut alhamdulillah. Sebab inilah yang menyebabkan timbangan kita ni jadi berat. Bila kita sebut alhamdulillah,
timbangan kita ni jadi berat di padang mahsyar. Waktu mana orang timbang, amalan baik letak sebelah kanan, amalan buruk letak sebelah kiri. Timbang mizan ni berlaku bila? Waktu mana kita nak melalui titian sirat, nak naik ke titian sirat. Dia keedah di padang mahsyar ni, tentatif program Allah dah susun dah. Lepas pada Rasulullah minta supaya kitanya diadili, manusia mula diadili. Rasulullah kata diadili seorang. Waktu tu orang yang masuk syurga tanpa dihisap suruh masuk dulu. Tengah timbangan tu, waktu mana orang sedang timbang amalan, ada kelompok yang boleh masuk syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah. Depan nanti kita akan menjumpalah orang yang masuk dalam syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah. Tapi ada orang yang kena timbangan. Kebanyakan kita kena timbangan lah. Bila kena timbangan ini, bila kena mizan dipanggil, Allah letak timbangan. Mula-mula hisap dulu. Lepas hisap barulah mizan dipanggil. Lepas hisap tu baru mizan. Bila mizan nak timbang, hisap dulu, hitung, tengok dulu, tunjuk dulu amalan yang baik, yang buruk, kemudian baru mizan. Di mizan timbangan tu nak suruh berat timbangan tu. Nak berat apa dia timbangan ni? Rasulullah kata, walhamdulillah, puji-pujian bagi Allah. Kita ni, mulut kita ni sebut, alhamdulillah aku boleh tengok lagi, memandang lagi hari ni. Alhamdulillah keluar lagi suara aku bercakap hari ni. Alhamdulillah hidup aku boleh datang majlis ilmu hari ni. Alhamdulillah hidup kita ni, alhamdulillah ni sepanjang masa dalam hidup kita mensyukuri nikmat Allah. Bayar orang kita ni, dia terima kasih pada orang, dia tak terima kasih pada Allah. Ramai orang kita demikian. Terima kasih untuk makhluk. Kadang-kadang puji makhluk sehingga kan tertinggal puji untuk Allah. Yang ni yang salah ni. Suatulah Islam di antara rukun pada rukun khutbah, salah satu benda yang kita kena sebut dalam khutbah ialah kena puji Allah. Di antara rukun khutbah kan. Rukun khutbah ni tak sah khutbah kalau tak puji Allah. Mula-mula khutbah tu kena sebut alhamdulillah, innal hamdalillah. Kenapa kena puji Allah? Lepas pada puji Allah, selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau khutbah tiba-tiba sebut yang amat dihormati menteri besar di hadapan, yang dihormati raja, yang mulia, kita sebut nama orang dahulu, tak puji Allah, tak sah khutbah Jumaat. Tak sah khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni dia ada 5 rukun. Salah satu rukun yang utamanya apa dia? Kamu kena puji Allah. Kenapa puji Allah? Nak ajar orang yang mendengar, hidup ni terima kasih untuk Allah, bukan terima kasih untuk orang, bukan terima kasih untuk kerajaan, bukan terima kasih untuk syarikat, tapi terima kasih hidup ni, syukur kamunya untuk Allah. Nak syukur pada Allah ni, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit sangat di kalangan hamba aku ni yang boleh bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi dalam hidup. Rasulullah sebut demikian. Yang ketiga, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Yang ketiga Rasulullah kata, bila kamu sebut subhanallah walhamdulillah, dia memenuhkan timbangan. Dua-dua ni memenuhkan timbangan. Satu, ataupun sya'rawi. Sya'rawinya au dipanggil. Au ni dipanggil sya'rawi dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata tamla'ani ke, ataupun Rasulullah sebut au tamla'u ma bainas samawati wal ard, ataupun bila kamu sebut subhanallah walhamdulillah, pahala kamu ni memenuh di antara langit dan juga bumi. Rawi ni, periwayat ni, dia kata aku dengar Rasulullah sebut tamla'ani ke, ataupun Rasulullah kata tamla'a bainas ma bainas samawati wal ard. Sebab tu dia kadang-kadang kita berjumpa kalimah au dipanggil. Au ni ulama-ulama kata dalam pada kitab ni, dia kata bukan Rasulullah sebut, tapi syaknya periwayat. Periwayat ni teragak-agak Rasulullah kata tamla'an ke, ataupun Rasulullah kata tamla'u ma bainas samawati wal ard, memenuhkan pahala di antara langit dan juga bumi. Dua-dua tu benda yang betul lah, senang ceritanya. Kalau Rasulullah kata tamla'an, dua-dua ni memberatkan timbangan mizan pun boleh. Subhanallah, bila kamu sebut subhanallah, maknanya kekaguman kamu kepada Allah. Dalam hidup kita ni, jangan kita cepat kagum dengan kejadian yang manusia cipta. Manusia kan akhir-akhir zaman ni,
dia buat satu benda, dia kagum dengan benda yang dia buat. Ni yang pelik ni. Patutnya kamu kagum dengan penciptaan Allah. Manusia dia kagum. Dia buat roket misal contoh, naik ke ISS. Dia rasa kagum yang dia boleh naik ke ISS. Dia rasa kagum yang ni. Dia tak rasa kagum dengan ada ISS tersebut. Patutnya dia rasa kagum dengan adanya yang namakan dengan apa dia, dengan planet-planet yang hebat yang Allah jadikan ini. Tapi dia rasa kagum dengan penciptaan dia. Kita kan kagum bila buat bangunan tinggi berkembar misal contoh, pergi bergambar depan bangunan tu, rasa kagum dengan bangunan kita buat sendiri. Kemudian kita rasa kagum dengan ciptaan kita. Ada setengah orang dia buat bangunan, cantik-cantik konon-kononnya dia pun pergi bergambar, rasa kagum dengan bangunan dia. Yang kamu patut kagum bukan bangunan tu, kagum dengan otak yang Allah bagi sehingga kan kamu boleh buat benda yang tersebut. Itu sebab tu kamu kena sebut subhanallah. Jangan kamu rasa kagum dengan penciptaan yang kamu buat, kemudian kamu rasa kagum. Buat jambatan, kemudian bergambar depan jambatan. Kemudian orang kita pun kagum, tengok aku boleh bergambar. Dia kagum dengan ciptaan dia sendiri. Patutnya kamu rasa bangga dengan ciptaan Allah. Barulah mulut kamu sebut subhanallah. Bila kita sebut subhanallah, kita rasa hebat Allah. Kamu jadikan aku dua tangan. Kamu jadikan begini, kamu jadikan begini. Nak suruh kamu jangan rasa kagum dengan penciptaan manusia dipanggil. Sebab tu Rasulullah pesan pada kita sebut subhanallah. Kita tak tengok je sesuatu benda wonderful kita. Nak sebut subhanallah tak boleh. Patutnya sebut subhanallah lah. Subhanallah. Ni kita tengok je pelangi, oh wonderful kita ni. Kita nak sebut yang subhanallah tu tak boleh dalam hidupnya. Pelik manusia. Yang keempat, Rasulullah sebut lagi, wassalatu nurun. Bila hidup kamu dengan penuh dengan solat, menjadi cahaya. Bercahaya hidup kamu. Jaga solat. Bila kamu jaga solat tu satu. Yang kedua, kamu tambahkan solat-solat sunat. Bila kamu rajin solat, nurun, menjadi cahaya. Wajah putih dipanggil. Wajah putih ni bukan guna ku putih tak. Wajah putih ni bila kamu solat. Bila kamu solat, bercahaya wajah kamu. Tenang dalam hidup kamu. Ni kelebihan yang Allah jadikan, penuh dengan cahaya. Bila kamu solat, kamu tu berseri-seri. Anda ingat lagi guru anda, dia kata, dia sebut guru pada guru dia di India. Rumah guru dia atas bukit. Kalau solat subuh, dia kata, bila nak solat subuh, dia kata, kami tunggu guru kami turun daripada rumah dia. Kami tengok dia turun tu penuh dengan cahaya. Bercahaya, nampak. Dia tak guna torchlight pun. Dia turun daripada rumah dia tu, satu masjid tu tengok, Allah, bercahaya. Orang alim, guru dia sebut nama, anda lupa dah nama guru tersebut. Nampak tu bercahaya, turun daripada rumah. Daripada rumah dia tu nak datang sembahyang subuh tu, dia kata nampak bercahaya. Solat ni menjadi cahaya dalam cahaya pada jasad, cahaya perjalanan hidup dipanggil. Maknanya jalan hidup yang kita nak lalui ni, macam mana kita nak lalui perjalanan hidup kita? Dipandu melalui solat. Maknanya kita ada masalah apa-apa, solat dulu. Sebab tu Rasulullah bila dia nak berjalan, dia solat. Dan bermusafir, dia solat 2 rakaat. Balik daripada musafir, dia solat 2 rakaat. Kenapa? Nak suruh jangan sesat. Hidup ni jangan disesatkan. Au uzillah disebut dalam doa. Bila kita nak keluar daripada rumah, kita minta, ya Allah, janganlah aku disesatkan, janganlah aku dikhianati, jangan aku macam mana nak suruh selamat? Wassalatu nurun. Bila kamu salat, dia akan menjadi petunjuk jalan hidup kepada diri kamu. 2. Seterusnya disebut lagi, wassadaqatu burhanun. Rasulullah sebut, bila kamu rajin bersedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia akan menjadi burhanun. Burhanun maknanya apa dia? Yang digambarkan pada kita ni, pelindung pada diri kita. Menjadi kekuatan pada kita. Bila kamu banyakkan bersedekah, Allah jadikan dia ni melindungi diri kamu. Patutnya kamu ni kena bala. Patutnya kita ni kena bala. Tiba-tiba dengan bersedekah menolak bala. Patutnya kita meninggal dunia.
Dengan kita bersedekah memanjangkan umur. Itu kelebihan. Burhanun dipanggil. Patutnya kita ni meninggal dunia dah. Meninggal dunia. Dalam satu kes, satu riwayat cerita, malaikat maut tu dah turun dah. Dah menunggu saat, katanya dalam kitab tersebut, besok nak dicabut nyawa dia. Tiba-tiba dikembali balik. Bila tanya oleh malaikat lain, kenapa kamu kembali balik? Allah arahkan supaya dia dipanjangkan umur kerana dia sempat bersedekah. Dengan sedekah dia memanjangkan umur dia. Tapi jangan pula lepas pada ni kita kata mati juga tu lepas sedekah tu. Kita tanya, ada orang tu baru lepas sedekah mati juga tu? Nak sebutnya adalah tu sebab hikmah dia. Cuma salah satu kebaikan daripada sedekah ni memanjangkan umur. Kenapa tak panjang umur? Misal contohnya, orang baca doa. Bila kita sedekah ni, misal contoh ada hal yang sekarang letak duit dalam tabung masjid. Bila kita letak, orang kan baca doa, ya Allah tolong panjangkanlah umur orang yang bersedekah ini, ya Allah. Jadikanlah kebaikan untuk dia. Jadi panjang sungguh umur. Di antara contoh kekuatan doa panjang umur, sultan-sultan kan di Malaysia ni, cuba tengok. Panjang-panjang je umur mereka. Mati juga, bukan tak mati, tapi panjang umur kerana tiap-tiap hari Jumaat baca doa untuk dia. Baca doa untuk dia, ya Allah panjangkanlah umur tuanku. Orang pun amin. Orang baca amin. Panjang sungguh umur raja-raja. Ialah panjang lah, nak sebutnya gambaran kekuatan. Sedekah sama juga. Sedekah ni memanjangkan umur. Orang baca doa. Tapi cuba kita kedekut. Bila kita kedekut, orang baca doa, ya Allah pendek-pendeklah umur dia ni, ya Allah. Hidup pun menyesakkan bumi je. Dia yang kedekut, rezeki ada tapi hidup seorang-seorang je untuk dia. Menyebabkan lama-lama pendek umur orang ni. Anda ingat lagi kan, kalau kecil-kecil dahulu musim raya kan, musim raya tu budak-budak kecil ni dia tahu dah, rumah ni bagi 50 sen, rumah ni 20 sen. Rumah yang bagi RM1 mesti awal-awal lagi sampai. Sebelum sayang raya tu datang sampai dah. Kenapa? Rumah yang bagi RM1. Rumah yang bagi RM1 ni, duit raya ni penuh orang. Budak-budak ni datang. Terima kasih datang, bukan nak makan pun, nak beraya je dia sebut. Nak beraya tu faham-faham, kena bagi duit lah tu. Kita ni orang pun bagi. Budak-budak pun baca, terima kasih pak cik, Allah panjang umur pak cik dia sebut. Dia akan baca doa. Tapi kalau kita rumah yang bagi 20 sen, rumah besar bagi 20 sen misal contoh, bagi 50 sen, budak-budak datang. Tapi rumah yang hari raya ketiga, raya keempat ni panggil. Lepas tu datang ambil bukan tak ambil, tapi sambil-sambil itu budak ni baca doa, harap pagar je mahal. Mudah sebut demikian, harap pagar je mahal, tapi kedekut nak mampus dia sebut. Dia sebut demikian. Yang menyebabkan nama-nama budak baca doa pendek umur sungguh tuan rumah tu. Nak sebutnya bagaimana sadaqatun burhanun. Sedekah ni menjadi cahaya pelindung dalam hidup seorang. Rasulullah sebut was-sabru diyaun. Bila kamu sabar penuh dengan bercahaya. Kesabaran itu diyaun, menjadi pada diri kamu penuh dengan cahaya yang indah, berseri-seri pada kamu bila kamu sabar. Kemudian Rasulullah sebut wal Qur'anu hujjatul laka au alaika. Dan Quran tu menjadi hujjah pada kamu. Bila kamu nak bercakap, Quran menjadi kekuatan pada kamu. Au alaika, ataupun Quran tu akan menjadi penghujjah pada diri kamu pula. Kalau kamu tak baca Quran, di akhirat nanti Quran bagi tahu, ya Allah, natang ni lah ya Allah, hidup tak baca Quran. Quran ada, beli banyak Quran, sandar tepi dinding je disebut. Ni Quran ni menjadi penghujah pada kamu pula. Ya Allah, bangsalah dia ni ya Allah. Dahlah WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca ya Allah. Dia akan Quran ni au alaika. Quran ni penghujah ke atas diri kamu. Jangan sampai peringkat Quran ni jadi pelaknat pada kita pula. Quran pula yang bagi tahu pada Allah, ya Allah, dia ni lalu je depan aku, pegang pun tidak, ambil pun tidak, dia ni baca pun tidak pada aku. Ni au alaika disebut. Kullun nas, Rasulullah kata, tiap-tiap kita ni, Rasulullah sebut, tiap-tiap manusia ni yaghdu pagi-pagi di kalangan kamu ni, pagi-pagi mereka ni membuatkan diri mereka ni setiap pagi tersebut pabai'un nafsah, dia sedang memperdagangkan diri dia,
dia jual diri dia, famu'tikuha au mubikuha, sama ada dia boleh merosakkan, dia memerdekakan diri dia ataupun dia merosakkan diri dia. Rasulullah sebut, tiap-tiap hari yang kamu bangun, tiap-tiap pagi ni, kamu ni sama ada kamu nak jadikan diri kamu ni ahli syurga ke ahli neraka. Kalau kamu nak jadi diri kamu ahli syurga, kamu akan pilih jalan untuk menuju ke syurga. Kalau kamu pagi-pagi lagi kamu bangun, kamu nak pilih jalan hidup kamu ni untuk ke neraka, kamu merosakkan diri kamu, rosakkan dalam hidup kamu. Rasulullah kata, kamu sendiri yang menentukan jalan hidup kamu. Kamu nak masuk ahli syurga ke, kamu nak masuk di kalangan ahli neraka di kalangan kamu tersebut. Ini hadis yang mengisabar ni, insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang nanti. Wa an Abi Sa'id insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, ada dua pengumuman ni. Yang pertamanya kursus rawatan Islam yang nak dibuat pada 19 dan 20 ni, jemaah dijemputlah hadir, buru-buru ambil terus dengan pamphlet ni lah. Kalau jemaah yang ada kelapangan, datanglah, jemput datang untuk belajar tentang macam mana terlibat dengan gangguan, sihir dan sebagainya yang berlaku di kalangan masyarakat kita. 2 hari ni, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Kalau kita boleh datang, elok sangatlah, panggil anak-anak kita dan sebagainya. Yang kedua jemaah sekalian, Ana sendiri sedang bangunkan 2 tempat. Satu tempat di 2 tempat Ma'had Tahfiz. Sebenarnya di bawah Ana ni ada 5 buah, tapi sekarang nak bangunkan 2 tempat bangunan di Macang, Kelantan, satu lagi di Langkawi. Semalam Ana pergi ke Langkawi. 2 tempat ni nak buat bangunan, dalam kos dia 250,000 kos dia tersebut untuk satu bangunan. Kalau jemaah yang ada kelapangan rezeki, maknanya mak ayah, kita nak niat wakaf untuk mak ayah dan sebagainya, inilah peluang untuk kita nak bangunkan bersamalah, insya-Allah. Ana harap supaya kita boleh sama-sama manfaatkan sikit rezeki yang Allah bagi pada kita ni untuk kita bangunkan tersebut. Bangunan ni, ambil pamphlet ni lah, rasa ada dengan Ustaz Farhan ni lah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.